أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang mulia ini, pagi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dikurniakan oleh Allah nikmat yang sihat untuk sama-sama kita meneruskan amal bakti kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peluang kesempatan hidup yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bekalan kepada akhirat kita nanti, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyifatkan kepada kita semua bahawa dunia ini adalah jambatan dan ladang untuk kita menuju kepada hari akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini adalah satu mazra'ah. Mazra'ah artinya ladang. Dunia ini adalah ladang untuk kita semua bercucuk tanam menuju ke negeri hari akhirat kelak. Kita semua akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Apabila kita mati, kita akan bertemu dengan proses-proses yang melibatkan kematian. Bermula daripada kita mati, kemudian pakaian kita akan ditanggalkan oleh orang lain. Kemudian kita akan dimandikan, kita akan dikafankan, kemudian kita akan disembahyangkan dan kita akan dikebumikan. Tak kiralah siapa dan tak kiralah sebab apa. Kalau ditakdirkan Allah kita mati dengan sesuatu sebab, tidak ada jalan untuk kita lari daripada sebab yang tersebut. Kata ulama, la hadhara min qadarin. Kemudian apabila kita sudah dikebumikan, kita akan pergi ke satu alam yang dinamakan al-alamul akhir, alam yang terakhir, iaitu alam akhirat. Hari akhirat yang penuh dengan 1001 kedahsyatan. Dahsyat di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya keadaan orang yang dahsyat itu. Contohlah, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Allah Subhanahu wa taala akan halau orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hari kiamat dalam keadaan wirda. Wirda artinya keadaan mereka itu dahaga. Keadaan mereka itu dahaga. Demikianlah dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan kami kumpulkan pada hari kiamat itu di atas wajah-wajah mereka. Pada hari akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala sebut orang kafir ni sepatutnya jaga iman kita pada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka, seret mereka itu berjalan melalui muka mereka. Kalau di dunia ini kita berjalan menggunakan kaki, tapi di akhirat kelak orang yang kafir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala heret menggunakan muka mereka. Allah kata, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa.
kami kumpulkan puak-puak kafir itu pada hari kiamat di atas muka mereka, wajah mereka. Umyan, dalam keadaan mereka ni buta, mereka ni pekak, mereka ni tuli. Dan kesudahan mereka ialah mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam satu hadis riwayat Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, anna rajulan qal, bahawa ada seorang lelaki berkata, ya Nabi Allah, yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah. Orang yang kafir itu dikumpulkan oleh Allah, diseret oleh Allah di atas muka mereka. Muka duduk bawah, kaki ke atas pada hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi, alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa buat manusia ni jalan atas kaki di dunia, berkuasa juga Allah Subhanahu wa taala memperjalankan manusia ini di atas muka mereka, yakni muka di bawah, kaki di sebelah atas pada hari akhirat kelak. Dalam keadaan yang begini dahsyat, keadaan yang dahaga ini, di sana ada beberapa amalan yang boleh meringankan keadaan kita di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Kuasa, sebab berikan pada kita peluang supaya kita hidup di dunia ini, kita buat amal yang baik, amal yang saleh. Bila kita buat amal yang baik, amal yang saleh kepada Allah, amal yang kita buat pada hari ini boleh membantu kita untuk menikmati kedudukan yang teramat selesa pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Tapi itulah kawan-kawan sekalian, kita duduk atas dunia pada hari ini, duduklah dalam keadaan yang baik, keadaan yang soleh. Jangan buat benda hak Tuhan marah, buatlah semua benda hak Tuhan suruh. Semua benda Tuhan suruh kita buat, benda Tuhan larang ni kita tinggal. Tersedek mentalah dengan Allah. Kalau kita menta dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ke mana, kerana kita akan mati. Dalam satu kitab disebutkan beberapa amalan yang meringankan kita pada hari akhirat kelak. Amalan kita ni, kalau kita buat hal ni atas dunia, akhirat esok kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang lagu mana boleh ringankan azab pada hari akhirat kelak? Yang pertama ialah al-mutahabbuna fillahi ta'ala. Orang yang berkasih sayang kerana Allah di atas dunia. Kita di dunia ini, kita diminta supaya kita sayang kepada orang Islam yang lain. Sayang kita ni kenalah sayang kerana Allah. Bukannya sayang kerana dia tu comel. Bapa sayang ke dia sebab dia comel. Bapa sayang ke dia sebab dia ni pakak besar. Bapa sayang ke dia sebab kawan ni nak pitih dengan dia, kawan nak projek dengan dia, kawan nak gani dengan dia. Hak ni dia tidak panggil sayang kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi kita bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul yawmal qiyamah aynal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada hari kiamat. Allah Taala berfirman kepada semua khalayak yang ramai pada hari kiamat. Tuan-tuan kena faham bahawa hari kiamat itu, khalayak yang ramainya, raja pada hari itu ialah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Allah tanya, limanil mulkul yaum? Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lalu dijawab, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari perhimpunan semua manusia, dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada orang kafir yang terakhir hidup di saat merasai kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala bertanya. Satu golongan manusia yang diringankan oleh Allah di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala tanya, ainal mutahabbuna bijalali? Di manakah orang yang berkasih sayang kerana kebesaranku? Yakni di manakah orang atas dunia dulu
dia sayang kepada orang lelaki, dia sayang kepada kita, sayang kepada orang sayang kepada kita, tapi sayangnya kerana apa? Bijalali, kerana Allah. Kata Nabi, kata Allah, al-yawma, pada hari ini, hari kiamat ini, hari yang tidak ada tuduhan, hari yang cukup panas. Kita ni duduk dalam musim Covid, dalam rumah, nak pergi lain tak boleh. Cuaca panas, kita mengeluh. Memang cuaca teramat panas. Kata doktor, dia kata, panas ini boleh mematikan segala kuman-kuman virus-virus corona ini. Panas ini kita mengeluh. Bagaimana dengan panasnya pada hari akhirat kelak? Allah Ta'ala kata, aku nak bagi teduh kepada orang ini. Siapa orangnya? Orang yang hidup di atas dunia dahulu, berkasih sayang di antara satu sama lain. Tapi malangnya ada sebahagian manusia ini yang hidup di atas dunia ini, Masya Allah, usahakan nak sayang kepada orang lain. Dengan mak dia, dengan ayah dia, dia balah. Ada seorang orang cerita kepada saya, dia dengan mak dia, siapa mati dia tak pergi rumah mak dia. Dengan ayah dia, siapa ayah dia ni, dekat nak mati sebut nama dia, dia tak pergi langsung rumah ayah dia. Dan akhir sekali bila orang gitu, dia pergilah. Dia pergi pun dia tak masuk dekat dengan ayah dia. Kalau dengan mak, dengan ayah dia boleh balah. Sedangkan Nabi kita sebut dalam hadis bahawa syurga di bawah tapak kaki ibu. Kalau orang deraka kepada mak ayah atas dunia ni, di akhirat jangan duk haraplah dia nak boleh rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita harus ingat, kita atas dunia ni kita kena berkasih sayang di antara satu sama lain, tak kira siapa. Maka Nabi kata pada hari itu Allah Ta'ala berfirman, aku nak bagi payung, aku nak teduhkan mereka ini dengan teduhanku, kata Allah, fi dhilli. Teduhannya pula bila tu? Yauma la dhilla illa dhilli, pada hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhanku. Ini satu golongan. Golongan yang kedua ialah orang yang ada duit, tetapi ada orang susah berhutang dengan dia. Maka dia panjangkan tempoh bayar hutang. Ataupun kita kata dia hapuskan hutang daripada orang itu. Maka orang ni adalah orang yang akan diberi teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Katakanlah ini seorang peniaga, ada orang berhutang dengan dia, maka dia panjangkan teduhan itu. Dia panjangkan teduhan itu. Dia panjangkan tempoh bayaran itu. Bila dia panjang tempoh bayar itu, maka di hari akhirat Allah Azza wa Jalla bagi teduh ke dia. Katakanlah ini berhutang, kena bayar 100,000 sebulan. Tetapi nampak tak geraknya orang ni, nampak letihnya orang ni, maka apa dia buat? Tak apalah, bayar kepada Amor 500 sebulan. Patut setahun habis, nyagi habis 2 tahun. Lagipun kita, kalau orang berhutang dengan kita, sahabat-sahabat semua, satu hari duit kita duduk dengan dia tu, kita boleh pahala seperti Bukit Uhud. Satu hari duit kita duduk dengan orang, kita boleh pahala seperti Bukit Uhud. Pasal ada orang Melayu ni pula minta Bukit Uhud sama. Kau nak panjang bayar. Ada. Kita siap kat orang, kita boleh panjang tempoh. Ataupun yang kedua, kita kata nampak susah sangat dan kita rasa kita boleh halal pada dia. Pak mak dia berhutang dengan kita, tapi dia susah tak boleh bayar. Musim ni pula Allah nak noreh tak boleh, noreh pula pok murah dan sebagainya. Tak apalah pak mak, kita halal lah ke pak mak. Kalau pak mak tu mati pula, pak mak ni mati kena virus COVID-19, maka kita maaf pula ke dia. Besarnya pahala kita pergi di hari akhirat kelak, kita boleh teduh di hari akhirat. Ini rahmat Allah Ta'ala pada tiap-tiap manusia. Kalau orang yang ada rahmat siabelah pada orang fakir, ataupun dia tidak menyusah sangat dalam bab bayar hutang dan sebagainya, maka orang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi teduhan padanya di hari akhirat kelak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim wa Ahmad. Nabi kata bahawa siapa yang melanjutkan tempoh bayar kepada orang yang susah, ataupun dia hapuskan terus hutang daripada orang yang susah tadi, adallahu Allahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan payungi dia pada hari kiamat.
Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah." Siapa yang memerdekakan daripada orang yang berhutang itu, ataupun dia hapus terus hutang dia, tak apalah, kawin halalkan demo ni, hutang demo, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah, dia akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Itulah sahabat semua dak. Kalau hutang ni orang berhutang dengan kita, kita boleh cincai, tidak minta kalau qadar 10 ya, 20 ya, kita halal ke dia, Allahu Rabbi. Insya-Allah kita akan dapat banyak pahala dan kita boleh berteduh di bawah tuduhan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Kemudian ada satu lagi ialah orang yang memudahkan orang yang susah. Ada orang susah, kita mudahkan urusan dia. Seorang orang kaya, dia memudahkan urusan orang miskin. Di musim-musim orang semua tak boleh nak kerja. Ada orang telefon minta duit dengan kita. Dah minta duit nak makan pun ada. Ada orang mesej hamba, "Ustaz tak ada kopi teh, kita nak makan sikit." Kita sedih. Tak sedih tengok. Kita nak gerak pula, kita pun dalam keadaan yang supaya ni tuan-tuan tahu. Tapi apa kita boleh bantu? Carilah bantuan sikit sebanyak. Tapi kita nak ceritanya, kalau kita boleh tolong orang ni, Masya Allah, besarnya pahala di saat orang duduk dalam keadaan susah. Dalam satu hadis Nabi sebut, "Atallahu bi'abdin min ibadihi atahu Allahu malan." Allah Subhanahu wa taala mari seksa satu orang manusia, iaitu hawi kepada dia ni harta. Faqala lahu, Allah kata kepada dia, "Madza amilta fid dunya?" Muat gapo hartamu atas dunia dulu? Muat gapo dengan hartamu atas dunia? Faqala ma amiltu min syai'in ya Rabbi. Dia kata, "Ya Allah, hamba tak buat gapo pun dengan hartamu atas dunia dulu. Illa annaka ataitani malan. Melainkan engkau berikan padaku, ya Allah, harta. Fakuntu ubayi'un nas. Wa kana min khuluqi an uyassira 'alal musir wa unzira al-mu'sir." Di antara perangai aku, ya Allah Subhanahu wa taala, aku ni memudahkan kepada orang yang mudah, dan aku witapuh buta panjang kepada orang yang susah. Qala Allah taala, "Ana ahaqqu bidzalika minka." Aku lebih berhak daripadamu untuk buat benda ni. Tajawazu an abdi. Pergilah kamu. Jadi kita sahabat-sahabat sekalian, kita kena pakai usahalah buat benda ni. Yang ketiga ialah orang yang berusaha untuk memenuhi hajat orang lain. Allah Subhanahu wa taala buat pada kita manusia ni berbeza-beza. Ada kaya, ada miskin. Ada kuat, ada lemah. Ada orang hubungan dia ramai, alhamdulillah. Ada orang kenalan dia ramai, alhamdulillah. Dan di antara kelebihan Allah Ta'ala bagi ialah Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat yang banyak. Maka bila kita boleh nikmat yang banyak, kita kena tolong pula orang lain, supaya kita boleh duduk di bawah teduhan Allah pada hari kiamat. Tengoklah jiran kita yang susah, jiran kita yang miskin. Dalam kampung kita ni ada orang susah, ada orang miskin. Saya baru ni tak ada rumah, 13 hari. Bila orang saya balik, satu orang tu dia telefon. Lama dah hamba telefon kau ustaz, dia kata, "Hamba dah 3 bulan ni hamba kena penyakit saraf. Suami hamba sudah meninggal dunia. Anak-anak hamba ni baru ni kerjalah kedai roti dan sebagainya, tapi lah ni tak ada kerja. Pak musim ni apa tak boleh nak buat kerja." Yang dia mau nak minta duit. Dia tidak berlapis sikit rambut. Waktu dia terlapor terdesak sangat, dia terlapor tak ada arah sangat lah ni, minta duit. Kata, "Tak apalah kak, insya-Allah nama kak ada dalam kepala saya pergi ziarah lah kepada kak." Sial, suami dia pula mati comel, sahabat-sahabat semua. Suami dia mati 2-3 tahun lepas dalam bulan puasa. Suami dia mati sewaktu bangun solat tahajud atas masjid depan rumah dia. Masya-Allah, orang ni. Dan dia pun pendengar setia saya, orang miskin. Saya pergilah rumah dia. Pergi rumah dia dengan orang rumah saya. Betul tak jauh lah daripada rumah saya, dari kampung saja. Kita pergi, Masya Allah, sedih kita tengok. Kita tengok wajah orang-orang susah ni, kita rasa sedih pah kita. Bayangkanlah kalau kita duduk di tempat dia. Maka Nabi kita bersabda satu hadis, Nabi kata,
Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa dia memerdekakan daripada orang Islam itu satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan di dunia. Orang ni susah atas dunia. Bukan sikit pun nak makan sikit, tak ada piti. Musim-musim gini, kita bagilah dia 10, 20. Cakap mana kita boleh bagi. Ayah sekor, beras segoni kita bagi ke dia. Apa janji Allah? Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala pula telah beri kepada dia, merdekakan dia daripada kesusahan-kesusahan, daripada segala kesusahan pada hari kiamat kelak. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa dia mudah kepada mana-mana orang yang susah, Allah subhanahu wa ta'ala akan permudahkan pula urusannya di dunia dan urusannya di hari akhirat kelak. Ini golongan yang ketiga. Itu golongan yang telah memenuhi hajat saudaranya. Kita hak tolong orang pun kita boleh pahala seperti mana yang demikian. Kemudian golongan yang keempatnya yang boleh berteduh, yang diringankan oleh Allah Ta'ala pada di padang mahsyar nanti ialah Al-Kazimun Al-Ghaiz. Orang yang boleh memendamkan rasa marah. Kita rasa marah ni sahabat-sahabat semua kita kena, kalau boleh kita lah. Memanglah marah ni semua orang pun marah. Tak, semua orang marah, semua orang backing. Musim-musim ni orang kau backing. Nak tubik rumah. Kadang-kadang kita musim-musim kita di kuarantin begini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita muhasabah diri. Duduk di rumah dengan anak, dengan isteri kita. Buatlah apa-apa yang patut. Ni setengah orang dia backing dengan anak-anak dia backing. Dia sombak tak boleh gilai. Tapi dia pergi marah kepada anak bini. Buatlah apa aktiviti boleh meredakan kita. Kalau kita seorang tukar rumah, lepas tu bini saya ambil tali aci. Ukur saya biar sama panjang. Kalau timur batal, kerak biar sama nipis. Kalau kaca panjang biar sama 2 aci. Ambil tali aci tu ukur. Lepas tu ambil gaji pula kerak. Dia boleh pergi gaji, boleh pergi tukur, boleh pergi paku. Ni serah suka. Kita buatlah apa-apa aktiviti asalkan keluarga kita ni suka. Ni habis anak kena marah, cucu kena marah. Dia budak, aku nak. Apa je. Backing ni kalau kita backing, man la yarham la yurham. Kalau kita tak sayang kepada orang, tak siabelah kepada orang, kita juga tidak akan dikasihani oleh orang lain. Kalau kita boleh sikap marah kita ni, kita akan bahagia. Kita akan boleh teduh di bawah teduhan arasy Allah pada hari akhirat kelak. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kita mewasiatkan kepada seorang laki-laki di kalangan sahabatnya. Nabi kata, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi kata, jangan marah. Jangan jadi seorang yang pemarah. Jangan jadi seorang yang pemarah. Jangan jadi seorang yang pemarah. Kenapa Nabi kita pesan sampai begitu sekali? Sebab Nabi tahu akibat kita marah ini adalah terlalu besar. Sepuluh ni lah. Kita nak pergi setempat disekat oleh pihak keselamatan untuk menjaga kesihatan kita semua. Ada orang tak sabar marah kepada pihak keselamatan. Apalah keselamatan ni begitu, keselamatan ni begini. Jangan marah ke dia. Dia bekerja sehari lebih daripada 8 jam. Dia sudah letih. Kalau ada sikit sebanyak tu bahasa tak bagus, katakanlah ada tegur suara deras sikit, kita diam sajalah. Kita kena faham situasi dia. Dan kita sendiri pun dah tahu dah salah. Pergi kedai biasa dengan bini. Hari ni kita pergi sore kedai. Biarlah kita pergi sore kedai, tak apa. Minta betul, cik. Hamba ni bawa kereta boleh, nak beli barang tak pandai. Jadi orang tina hamba tolong beli. Hamba ni tolong bawa kereta. Kalau cik izin, kita nak pergi kedai sementara. Kalau cik tak izin, kita nak kena balik. Tidak salah kalau kita kecek molek dengan orang ni. Orang akan weak pada kita. Hak ni masing-masing tunjuk ego. Aku gini, aku gini. Musim-musim ni sahabat-sahabat semua sudah ego dengan orang lah. Kereta berjuta berparking depan tangga. Basuh bukan kerana cuma pergi jalan, basuh ke debu banyak. Pitih banyak pun nak beli gapo sangat musim ni. Beli makan ni. Makan ni pun nak makan gapo sangat. Jadi kita setuk angin banyak kara, habis orang kita marah. Tak boleh. Nabi suruh pandai sifat marah.
Banyak mana saya lari daripada kita kerana malu. Banyak mana perpecahan berlaku di kalangan sahabat-sahabat kerana malu. Semua ni berlaku kerana malu. Sebab itulah Nabi kata, pahlawan yang sebenarnya ialah alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Rasulullah, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Nabi kata, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bis-sur'ah. Sur'ah maknanya orang yang boleh gocoh dengan orang boleh tembok orang tu, tembok orang ni. Bukan. Tapi orang yang betul-betul gagah, kata Rasulullah, ialah yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang boleh memiliki diri dia di saat dia ni marah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidan wa huwa yaqdiru ala an yunfidha, da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huril 'ain sya'a. Siapa dia boleh mendamkan rasa marah, sedangkan marah tu dia boleh nak marah kat orang tu. Dia boleh katak, dia boleh tapar, dia boleh morih atas muka kat orang tu. Allah Ta'ala beri kelebihan apa dia? Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panggil dia seksa nama dia di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Hei fulan ibni fulan. Hei fulan ibni fulan, kata Allah. Di depan semua ramai dari akhirat ni. Mari sini. Bila pergi jumpa Allah, Allah kata, dalam ramai-ramai bidadari yang ada ni semua ni, mu boleh pilih hak mana mu nak tu. Mu nak tu mu pilih lah. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Mu nak pilih ulah mana ke bidadari yang kamu nak mu pilih lah. Hanya kerana kita pendamkan rasa marah. Jadi sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, kita ambil lah 2, 3, 4 perkara ni. Orang yang selamat daripada orang yang dapat teduhan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita ambil lah dia, buat amalan kita. InsyaAllah tajuk ni akan bersambung pada pagi besok. Banyak lagi jenis-jenis amalan yang kita boleh buat atas dunia ni, sahabat-sahabat semua, yang kita boleh buat untuk akhirat kita, untuk kehidupan kita di hari akhirat. Di hari Jumaat yang mulia ini, di akhir kuliah saya, kuliah online sempena dengan COVID ini, daripada rumah ya, daripada perpustakaan saya di rumah saya. Saya nak pesankan pada para hadirin sekalian, hari ni hari Jumaat, kita pula tak ada gilai, ambillah masa sedikit sebanyak, kita pakat baca Quran. Hari ni baca surah Al-Kahfi yang warid dari Nabi SAW. Kita baca surah Al-Kahfi dan kita selawat kepada Nabi banyak-banyak pada hari ni, paling tidak 300 kali. Kalau boleh selawat 1000 kali, lepas 1000 kita berdoa kepada Allah, kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bebaskanlah kami daripada bencana coronavirus ini, ya Allah. Untuk keselesaan. Kalau semua orang bermunajat pada Allah, tubik air mata munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali kita tidak lama kita akan di kuarantin. Kita di kuarantin ini. Insya-Allah kita boleh puasa dengan baik. Tuan kena ingat, kita merdeka, kita tamat 14 hari bulan. Kalau keadaannya baik, kita akan merdeka. Kalau keadaannya tak baik, mungkin pihak berkuasa akan sambung lagi. Dan kena ingat, 25 hari bulan 4, kita akan menyambut 1 Ramadan. Maukah kita berterawih bersama keluarga di rumah, tanpa terawih di tempat-tempat yang biasa, sehingga kita menyambut hari raya? Kita semua tak mahu. Semua kita tak mahu. Jadi kita kena banyak munajat, kita berzikir pada Allah, kita menangis, kita merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Kelantan kita minta dengan Allah Taala. Mintalah, jangan ego dengan Allah. Kita minta dengan Allah sebanyak-banyaknya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita semua. Bertemu lagi insya-Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam, ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم, merdekakanlah kami ya Allah daripada wabak coronavirus ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, merdekakanlah kami, bebaskanlah kami semua daripada wabak ini. Bebaskanlah kami, negeri kami, negara kami, dunia kami ya Allah, daripada wabak ini ya Allah.
sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami, agar mereka dapat hidup kembali bersama keluarga mereka, memenuhi tuntutan kamu di alam dunia, beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah malam ni kita bertemu jam 8 malam untuk tafsir suratul Luqman live bersama saya, Ustaz Saibun bin Ismail Usbi. Ustaz Saibun bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.